Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Nurawi, Doktor Perubatan Nutrisi. Ini hari saya nak cakap satu topik yang agak baru pada kita tentang satu minyak yang telah dipopularkan sekarang, iaitu minyak zaitun. Okey, masyarakat kita telah diberitahu tentang kelebihan minyak zaitun, kelebihan kepada mencegah penyakit jantung, mencegah kanser, mencegah pelbagai jenis penyakit yang lain. Tapi yang jadi persoalan sebenarnya, bagaimana sebenarnya nak memilih minyak zaitun? Itu yang saya nak ceritakan hari, sebab kita selalunya mendapati minyak zaitun dijual bersepah-sepah di mana-mana tempat, di supermarket, ada penjual-penjual yang datang secara persendirian dan sebagainya. Tapi kita kena faham ilmu dia, bagaimana nak memilih minyak zaitun yang betul-betul berkhasiat. Sebab banyak zaitun yang dijual di luar sana sebenarnya tidak mengikut spesifikasi yang sepatutnya. Okey. Untuk minyak zaitun di dunia ni, dia dikawal dan spesifikasinya dia telah disyaratkan oleh IOOC, itu International Olive Oil Council, yang telah meletakkan beberapa syarat. Oleh itu ini yang kita nak tahu apa benda syarat-syarat tu. Yang pertama, bagaimana nak memilih minyak zaitun, sama ada dia extra virgin atau yang lain, kan? Okey, sebenarnya minyak zaitun yang paling bagus kualiti adalah jenis yang dipanggil sebagai extra virgin. Okey. Minyak zaitun extra virgin ni dia bukan bermaksud parti minyak zaitun, dia sebenarnya memang nama dia extra virgin. Kalau kita nak translate pada bahasa Melayu lah extra dara, kan. Okey. Syarat minyak zaitun extra virgin ialah kadar acidity dia kena kurang daripada 0.8%. Yang pertama, okey. Dan virgin pula acidity ialah antara 0.8 sehingga 2.2%. Inilah perbezaan antara virgin dengan extra virgin. Kedua-dua minyak zaitun ni adalah minyak zaitun yang diperah daripada buah zaitun untuk perahan pertama secara proses yang dipanggil cold process, proses yang tidak melibatkan haba, dan jika diuji dan didapati acidity ni antara 0.8, dia di label sebagai extra virgin, dan jika dia kurang daripada 0.8 dia dikira sebagai extra virgin, antara 0.8 dipanggil sebagai virgin. Okey. So ini yang kita kena faham, dua perbezaan ni. Dan selain daripada extra virgin dan virgin yang lain ni, ada banyak nama. Contohnya refine dipanggil. Refine. Ada yang dipanggil pure. Ada banyak nama-nama lain lah. Tapi sebenarnya yang lain pada sebenarnya bukanlah extra virgin dan virgin. Maknanya dia ambil dari perahan kedua dan sebagainya, ada campuran minyak-minyak sayuran dan lain. Sebab tu kita jangan ambil yang, kalau kita nak dapat kesihatan yang maksimum dari minyak zaitun, kita jangan ambil jenis yang refine, pure dan sebagainya. Kita ambil extra virgin dan virgin saja. Okey, itu syarat yang pertama. Okey, syarat-syarat tentang extra virgin dan virgin ni juga adalah syarat yang paling obvious, yang paling senang kita nak identify daripada jauh. Bila orang yang jual minyak zaitun dengan kita kena pastikan botol yang diberi itu adalah dalam botol gelap. Botol mesti gelap. Kalau seseorang menjual minyak zaitun, walaupun dia letak dalam kotak, tapi botolnya adalah botol jernih, maka itu tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh IOC. Kerana apa? Kerana minyak zaitun sangat sensitif kepada cahaya. Bukan cahaya matahari saja, cahaya lampu pun juga sensitif dan boleh merosakkan minyak zaitun untuk jangka masa yang panjang jika terdedah. Oleh itu, minyak zaitun yang letak dalam botol yang jernih akan menjadi rosak, antioksidannya akan hilang. Sebab tu kita kena faham, kita nak dapat khasiat antioksidan dari minyak zaitun. Jika kita mengambil daripada botol yang jernih, maka itu adalah usaha yang sia-sia, kan. Kita tak dapat faedah dari minyak zaitun tersebut. Yang kedua, pada botol minyak zaitun mesti label acidity. Sebenarnya saya dah explain yang mula-mula tadi. Jika botol tu menjual extra virgin ataupun extra dara minyak zaitun, maka acidity dia mestilah kurang daripada 0.8. Tapi jika dia virgin, dia antara 0.8 hingga 2.2, kan. Biasanya virgin olive oil adalah lebih murah daripada extra virgin. Extra virgin adalah premium, maknanya dia lebih mahal. Okey. Yang kedua yang kita kena faham, yang ketiga kita kena faham bahawa minyak zaitun ada tarikh luput, kan. Ikut syarat IOC, minyak zaitun hanya boleh bertahan 2 tahun sahaja. Itu yang kena faham. Jadi pada botol perlulah dilabel pada tarikh production date, atau production date dia mestilah, contohnya hari ni hari ni adalah 31 Oktober 2019, maka expiry date, tarikh luputnya mestilah 31 Oktober 2021. Jika kita tengok produk minyak zaitun yang meletakkan production date dan expiry date lebih daripada 2 tahun, maka itu tidak memenuhi syarat. Itu adalah satu penipuan sebenarnya. Itu kita kena faham. Semua minyak zaitun hanya tahan 2 tahun.
Dan selepas dibuka botol ni, kita perlu habiskan dalam tempoh 2 bulan, sebab selepas itu dia telah teroksida kan. Sebab tu kita kena faham kaedah untuk mengambil minyak zaitun tadi. Dan last sekali ini sebagai bonus lah bagi syarikat-syarikat yang menjaga kualiti minyak zaitun ni, biasanya mereka akan meletakkan nitrogen di dalam botol. Ini ada alat khas ni di kilang mereka. Sebab tu orang yang ambil minyak zaitun dalam yang dipack semula tidak akan memenuhi kelebihan nitrogen fill. So, jika kita membeli minyak zaitun dengan 4 kelebihan ni, maka kita akan dapat khasiat yang sepatutnya kita dapat dari minyak zaitun. Oleh itu, pastikan produk yang kita beli memenuhi 4 syarat ni. Bukan syarat tu dibuat oleh saya, syarat itu dibuat oleh badan yang menjaga tentang khasiat, tentang standard minyak zaitun, iaitu dia punya IOOC yang berpangkalan di Sepanyol. Itulah sebenarnya yang saya nak sampaikan hari. Jadi jangan terkeliru, jangan tersilap pilih. Pastikan minyak zaitun yang kita beli benar-benar berkhasiat, kerana dengan cara itu barulah kita dapat manfaat daripada pengambilan minyak zaitun. InsyaAllah saya akan cerita dalam sesi yang lain apakah sebenarnya manfaat yang kita boleh dapat dengan pengambilan minyak zaitun, dan lepas tu kita akan cerita bagaimana pula kita nak mengambil minyak zaitun setiap hari. Okey, kita jumpa dalam sesi kita yang seterusnya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan share dan serta subscribe channel YouTube saya ni. InsyaAllah akan dapat sesi-sesi bermanfaat yang lain dalam masa-masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih.